tidak berharap dia sekolah itu berada satu atau kalau lah bab semasa kami buat pendidikan luar dan saya terlibat dengan pelajar-pelajar PJK 4 kumpulan itu rata-ratanya minimal pun dia sudah 1 tahun hingga 3 tahun mengajar di sekolah. Oke. Kemudian dalam minggu ketiga ini ialah tugas guru pembimbing ialah kolaborasi dengan guru latih tersebut ya. Dalam masa yang sama, peserta penyelia ini akan memberi bimbingan maya. Maksudnya mungkin dia akan bertelepon, berwhatsapp ataupun secara Google GM sahaja dia menyampaikan apakah yang perlu guru pelatih disediakan pada minggu keempat. Sebab pada minggu keempat ini nanti pelajar ini akan diselia untuk kali pertama oleh secara penyelia. Jadi tugas bimbing itu pada minggu keempat ialah membuat penilaian pertama dia. Dia akan ada satu borang yang akan dibagi, yaitu kita panggil PR1. PR1 ini adalah diisi oleh guru pembimbing ya, akan diisi oleh guru pembimbing. Penilaian pertama dia dalam minggu keempat untuk menjadi rujukan kepada penyelia peserta penyelia pada minggu keempat untuk datang menyelia. Dan 10 minggu ketika belajar ini ada satu yang guru pembimbing yang perlu bantu, yaitu ada satu yang dinilai ada markah, yaitu kolaborasi kerjasama antara pelajar dan juga guru pembimbing. Itu mereka akan merancang bersama satu RPH dan mereka akan sampaikan mungkin mau lebih kepada hati itulah akan mengajar, kemudian guru pembimbing dulu dan baru pelajar pun begitu. Sebaliknya. Tujuan kolaborasi dibuat yang ini ialah di akhir kolaborasi itu mereka akan buat satu penilaian, ya, penilaian bersama, menerangkan bukan mencari kesalahan lah, cikgu hanya menerangkan apa kelemahan, apa kekurangan semasa pelajar menyampaikan dia punya pengajaran. Dan kita itu lebih kepada proses bimbingan, ya, lebih kepada proses bimbingan, bukan sahaja dari segi kemahiran dia, tapi juga segi sosial guru ini, ya. Contoh dia mungkin sikap dia, cara dia bertutur, cara dia berpakaian, ini semua dalam proses 10 minggu ini guru pembimbingnya tugas adalah menilai dia, memberi bimbingan, memberi teguran, tapi secara berhemat. Itu maksudnya kita punya rakan sekerja juga, jadi bimbingan itu tidak semestinya secara formal, mungkin di bilik guru ataupun mungkin sambil kita bincang-bincang sebagai rakan sejawat, kita boleh sampaikan secara tidak langsung. Itu pun salah satu proses bimbingan juga. Tujuan saya cakap begini ialah supaya cikgu-cikgu tidak begitu tertekan untuk merasa terbeban dengan tugas ini. Sebagai saya paham ada tugas-tugas tersebut ya. Saya rasa yang ini saya ingat tidak ada masalah sangat. Ini dia punya judul lawatan bidang teras. Ini tugas-tugas pensyarah, dia akan sekali untuk lawatan sosial, satu lagi dia untuk bimbingan bersemuka, dan satu lagi latihan bimbingan maya. Dan yang paling penting ini yang dia akan penilaian lah, ya. Untuk pengaturan guru-guru pembimbing, saya harap cikgu-cikgu tolong sampaikan kepada pihak pentadbir lah ya. Tapi surat akan kami keluarkan juga jika ada kes-kes tertentu, yaitu contohnya pelajar ini berada di tempat yang kita memang tidak boleh
akses. Contohnya pensyarah ini mungkin kita tidak mau merisikokan keselamatan para pensyarah dan juga kita tidak merisikokan masa depan pelajar ini. Jadi contohnya kalau jika melalui sungai, laut, dan juga jalan darat yang mungkin kebetulan apabila pensyarah sampai situ, mungkin keberangkilan tanah runtuh boleh berlaku dan menyebabkan pensyarah dia itu tidak boleh masuk di kawasan cikgu. Sebab saya dipahamkan, kalau saya melihat pada jadwal penempatan guru-guru ini, ada yang perlu naik boat, ada yang melalui kawasan yang memang saya sendiri pada di tempat itu memang sukar. Kalau musim hujan memang kereta masuk. Kalau melalui laut, pulau, kita ada di sekolah di SK Gelam-Gelam dan sebagainya. Jadi untuk alternatif dia, kalau pelajar ini berunding dengan diberi pensyarah, saya mau guru pembimbing ini memahamkan pihak pentadbir bahwa membantu guru pelatih ini untuk membenarkan mereka. Contohnya mungkin guru pelatih itu mungkin keluar ke sekolah paling hampir yang mudah diakses. Contohnya kalau melalui sungai mungkin satu sekolah yang itu ikut sungai itu untuk meminta bantuan pada sekolah yang paling dekat untuk pinjam dia 1 slot atau 2 slot untuk melaksanakan dia punya praktikum. Maksudnya bukan sepanjang hari tetapi dia pilih satu masa yang telah dia rundingkan dengan sekolah tertentu yang berhampiran, yang lebih selamat dan sesuai. Nanti dia akan maklumkan dia punya pensyarah untuk datang untuk menilai hari itu. Jadi mungkin ini perlu kebenaran dari pihak pihak pentadbir sekolah, sebab kita tidak akan melangkaui kuasa guru besar lah. Tapi kalau boleh win institution untuk masa depan guru-guru ini, kita punya kawan-kawan yang bakal guru ini supaya dia mudah mengatur dia punya masa. Oke, baik. Yang itu yang saya nampak yang masa. Untuk ada lagi itu pelaksanaan ini juga sekolah yang tidak ada padang, tidak ada murid yang begitu ramai, dan tidak ada kemudahan seperti sekolah-sekolah yang di luar yang berada di kawasan yang lebih advance lah. Jadi kita untuk kes-kes khas bergantung kepada pensyarah penyelia dia lah, kita akan membenarkan juga pelajar ini simulasikan itu wujudan tentunya ada boleh buat wujud tidak ada persatuan itu di sekolah itu, katalah tidak ada, dia boleh minta kebenaran sekolah untuk diwujudkan satu persatuan untuk tempoh untuk sepanjang 10 minggu itu untuk dia buat supaya dia boleh diselia oleh pensyarah penyelia dia dan juga dapat dipantau dan dibimbing oleh guru pembimbing. Ya, mohon bimbing supaya dapat mendapat pentadbir. Ya. Oke. Kehadiran pelajar di praktikum, dia mesti hadir tepat. Hadir 20% berjumlah hari praktikum dia itu yang kita benarkan dia tidak hadir tapi dengan bersebab. Contoh dia sakit dan dia bisa surat dokter, menjadi saksi, palis kes mahkamah, ada berbagai ataupun hal-hal kecemasan. Oke, ada juga situasi guru ini juga adalah guru yang biasanya guru lelaki, dia akan bawa tim bola, tim sukan untuk ke peringkat daerah.
Jadi dia boleh terlibat, tetap dia boleh meninggalkan yang terjadi artis itu ke minggu yang berikutnya yang dia akan mengajar. Oke, tapi kalau boleh jangan terlalu banyak lah sebab mungkin dia terpaksa ketika dia punya masa berada untuk berlatih itu tidak cukup untuk dia untuk melaksanakan dia punya utikam nanti. Pelajar melibatkan tiga sekali pengarah ke sesuatu yang sampai menghabiskan dia punya masa, menghabiskan dia punya dia mengambil masa yang panjang. Misalkan untuk turun petang di Padang untuk melatih, tolong melatih sekolah pijat. Saya juga pernah melatih, saya juga pernah berada di sekolah selama 27 tahun dan saya tahu macam mana kita punya keadaan dan itu bagi saya tidak ada masalah. Pagi dia mengajar, petang dia turun Padang, tapi bukan hari-hari lah, biasanya hari Rabu, Kamis, 2 hari itu dia biasa turun lah. Oke, ini dia punya kehadiran, dia mesti memenuhi. Jika dia tidak cukup dia punya hari praktikum, dengan keadaan tertentu kita mungkin minta dia sambung dan ya, melakukan praktikum itulah. Jangan bising ah. Oke, ini tanggung jawab pengurus sekolah. Terima kasih sudah ada guru pembimbing yang dicalonkan. Ya. Yang ini tanggung jawab guru pembimbing lah. Tapi saya rasa ini pun guru dia berada di sekolah itu, dia sudah berada di sekolah, jadi saya rasa ini pun tidak menjadi satu masalah bagi dia. Ini dia sudah tahu, dia bukan cikgu dari luar, tapi dia memang cikgu di tempat cikgu semua. Cuma jadwal waktu ini yang menjadi isu utama kami, sebab saya dipahamkan ada pentadbir yang tidak dapat, contohnya ajar PJ bahasa Inggris mengajar 8 waktu. Jadi mohon dipanjangkan kepada pentadbir sekolah bahwa minimal 8 waktu. Subjek keras, option pelajar ini dia mesti mengajar, dia mesti mengajar subjek keras dia, dia masih boleh mengajar subjek-subjek yang lain, tapi keutamaan dia adalah dia mesti mengajar subjek-subjek keras dia. Oke, ini adalah sebahagian daripada tanggung jawab guru pembimbing, yaitu jika dia tidak hadir, buat catatan, maklumkan kepada guru secara penyelia dan nanti kalau dia tidak hadir tanpa sebab. Tapi sebaiknya kita tegur dulu dia lah, bagi tahu dia supaya jangan dia ulang lagi perbuatan itu. Tapi jika sudah ditegur dan masih juga buat ulangi kesalahan yang cikgu atau tuan kalau rasa ini perlu diberi tindakan tegas, tuan-tuan boleh melaporkan kami dan kami akan ambil tindakan 174 lah, tindakan disiplin, dan kami akan pantau dan akan ambil tindakan sewajarnya lah. Oke. Kemudian tugas guru pembimbing ialah mengesahkan pentadbir sekolah mesti mengesahkan kehadiran pelajar ini dengan menandatangani borang. Salah memastikan pelajar dilibatkan sebagai pembantu guru penasihat
dalam komponen kurikulum. Itu jelas ya. Itu lebih baik kalau dia terlibat. Kemudian dia boleh mengganti guru, boleh jadi guru ganti pilih kelas, tetapi tidak melebihi 5 waktu seminggu lah. Sebab mungkin kalau dia ada, macam saya dulu saya ada 26 waktu, lagi kalau seminggu 1, masa muda-muda saya tidak masalah. Tapi kalau setiap minggu ada 5 waktu, itu membebankan juga. Oke. Tidak bergerak. Ini tugas guru pembimbing ya. Jeda waktu, dokumen, sumber-sumber proses dia. Inilah yang akan dibimbing oleh guru-guru pembimbing. Dan saya rasa ini saya tidak perlu cakap banyak pasal ini. Saya rasa cigu-cigu yang guru pembimbing ini ada guru buat benda cigu jeda. Ini kalau dapat lah bimbing mereka bagaimana proses pengajaran teknik penjualan itu, saya rasa itu wajib dibimbing lah. Kalau pentaksiran saya rasa mereka sudah belajar di maktab, pengurusan bilik kerja, dan satu yang saya rasa perlu kita bagi dia peluang itu mempengurusikan mesyuarat. Guru-guru baru ini perlu didedahkan mempengurusikan dalam pelaksanaan kurikulum, ataupun bagi dia satu tugasan yang membolehkan dia menyampaikan sesuatu. Mungkin dia punya atas kerja kah, dalam mesyuarat lah, wakili mana-mana lah. Kemudian memberi peluang kepada pelajar ini membuat pengertian pengajaran guru pembimbing. Ini juga bagus juga kalau mengajar masa free berikut dari pengajar. Ingatlah. Dan satu yang tugas yang penting sekali untuk guru pembimbing ialah menyimak, memberi ulasan bertulis, dan menandatangani dokumen rancangan pengajaran harian dia. Ini biasanya kami menghadapi case beberapa kali. Beberapa orang pelajar saya hadapi pantau, masalah dia tidak buat dia punya rancangan pengajaran harian. Dia tidak buat dia punya RPH. Ini ada satu kesalahan besar sebagai guru. Ini kalau dia tidak buat rancangan pengajaran harian dan masuk mengajar tanpa bawa buku ini dan menulisnya, adalah satu kesalahan besar sebagai guru lah. Jadi mohon tolong guru-guru pembimbing supaya sebelum biasanya kita hantar pada hari Jumaat kan RPH ini. Hari Jumat kita tolong suruh dia hantar supaya kita semak. Isnin dia akan bawa buku itu masuk kelas, dan biasanya ada satu lagi yang sekolah itu. Kalau nanti di IP buku kritik, kalau grup ini biasanya dia ada dua, satu buku kritikum yang dinilai, satu lagi buku pengajaran dia, RPH dia untuk yang sekolah, yang guru besar akan semak, ataupun penolong kanan, ataupun ketua bidang akan semak. Oke. Kemudian belum lama perkembangan pelajar dari semasa ke semasa, ini tidak masalah. Sebab biasanya sekolah ini dia satu community yang rapat ya. Jarang saya tidak pernah mengalami masalah di sekolah yang ada dia punya bilik asing-asing. Dia satu bilik guru saja. Guru besar dia di sebelah bilik guru saja ya. Kemudian kehadiran pelajar sepanjang praktikum.
membuat laporan bertulis kalau ada kes-kes lah ya. Tapi setakat ini tidak ada lagi kes yang bermasalah disiplin. Biasanya penyelia praktikum dia punya pensyarah penyelia akan datang dan dia akan buat perbincangan dengan cikgu-cikgu semua yang boleh dilaporkan mereka, dan pensyarahnya akan sampai kepada kami dan kami akan ambil tindakannya sesuai lah. Oke. Biasa yang saya sampaikan, ada apa dulu? Ada soalan kah? Ya, cikgu ada soalan? Mr. Gilbert. Setakat ini belum ada. Gilbert said, hello. Oke. Menyoal berkaitan dengan pelajar kita ini, sebab mereka ini masih pelajarkan dan mungkin mereka belum dalam perkhidmatan awam ini belum tak jelas Terima kan? kasih cikgu. Ada dua soalan. Soalan yang saya guru ini menghantar RPH dia melalui Google GC ya, Google Classroom. Boleh cikgu, sama nanti pelajar ini akan print balik itu untuk dia represent dia punya RPH itu kepada pensyarah penyelia dia nanti. Sebab RPH dia ini itu dokumen yang masuk dalam bilik ya, secara GC untuk diperiksa oleh guru pembimbing dan ataupun kepada guru besar, dan guru besar boleh diperiksa tanda tangan secara online, tetapi dia pelajar mesti print juga untuk dia dokumentasikan itu untuk diperlihatkan ataupun dibawa masuk semasa penyeliaan oleh pensyarah penyelia dia. Okey. Soalan kedua dia, bolehkah guru ini lebih daripada 12 waktu? Okey cikgu, saya faham ini ada sekolah yang memang kurang guru ya. Kita memahami kita memang kurang guru sebab ada pengambilan one off yang baru-baru, dan saya fahamkan pada bulan Mac nanti akan ada penempatan dia sebanyak 4,000 orang ya. Mudah-mudahan ini dapat menyelesaikan masalah kekurangan guru lah. Okey. Yang saya maksudkan minimal 12 waktu itu, yaitu dia mesti waktu untuk dia subjek teras. Ada 8 waktu untuk subjek teras dia, tetapi pihak sekolah boleh juga bagi dia mengajar subjek lain selain daripada dia punya subjek teras itu, tetapi jangan bagi sampai 3 jenis atau sampai 3 mata pelajaran yang berbeza lah. Boleh mungkin kalau subjek PJ dia punya ajar PJ itu mungkin kalau let's say dia mengajar sejarah atau BM ya, diberikan mata pelajaran PJ beberapa kelas, saya rasa tidak ada masalah kalau PJ. Tapi kalau dia memang option PJ, dia kemudian dibagi lagi subjek yang lebih, maksudnya yang berat, lebih daripada itu mungkin agak membebankan. Tapi memang boleh cikgu boleh bagi dia ya, boleh bagi dia selagi tidak membebankan dia itu. Maksudnya lebih daripada 12 waktu, jangan bagi dia macam subjek-subjek yang peperiksaan lah cikgu ya, sebab mungkin nanti dia tidak dapat fokus ajar itu subjek peperiksaan, ada masalah juga. Sekolah pun mungkin nanti ada masalah. Dia hanya fokus dengan dia punya praktikum, nanti dia tidak dapat fokus kepada subjek peperiksaan. Boleh faham cikgu?
Masih. Oke. Pengajarannya apa dengan ajaran berpasangan ini adalah satu kolaborasi antara guru pelatih dengan dia punya guru pembimbing, ya. Yaitu jadi mereka akan duduk bersama merancang satu RPH yang mengikut format praktikal menyelah. Kemudian mereka akan putuskan yang disampaikan oleh bahagian yang disampaikan oleh guru pembimbing dia. Okey. Jadi tujuan dia ialah semasa guru pelatih itu mengajar, guru pembimbing akan membuat penilaian kepada semua aspek cara guru pelatih ini menyampaikan dia punya pengajaran. Kemudian begitu juga berikutnya, bila guru pembimbing pengajaran, guru akan membuat refleksi apakah kelebihan-kelebihan. Ya. Dalam tugasan yang ini, bukan kita bertujuan mencari kelemahannya, tapi kita melihat kalau guru pembimbing yang membuat penilaian itu akan menjadi panduan kepada dia untuk mengisi PR1 atau penilaian pertama di pemerhatian sebagai guru pembimbing. Bagi guru pelatih itu pula dia berpeluang untuk merefleksi. Dia melihat, sebab kalau dia mengajar dia tidak sedar apa yang dia buat, tapi kalau dia nampak cikgu yang mengajar, dia boleh nampak apa yang dia buat tadi yang kurang. Paham cikgu? Hanya satu kali saja sepanjang 10 minggu itu. Kalau macam sekolah menggunakan ERPH, saya rasa kita cuba boleh guna print saja. Okey. Satu soalan lagi yang saya nampak adalah dia kata, bolehkah tersebut memprint saja ERPS beliau untuk kemudian lekat dalam buku RPS kritikan beliau? Saya rasa dia punya format tidak sama, cikgu. Format untuk ERPS untuk sekolah dengan dia punya format masa praktikam mungkin tidak sama, sebab RPS masa dia praktikam ni lebih mendetail saya rasa. Sebab setiap option itu contohnya sejarah BM, PI, PJ, sejarah dia ada sedikit perbezaan dia. Jadi mungkin tidak sama. Cuma dia memang tidak sama. Tidak sama. Yang kita buat di untuk menjawab yang ini, Cikgu Muhammad Rizwan, ya kita akan buat satu grup khusus untuk guru pembimbing. Okey, saya akan minta Puan Salma akan buka satu grup WhatsApp nantilah, ya. Pada minggu hadapan akan buat itu terima semua cikgu-cikgu supaya kasih masuk dalam ini, cikgu boleh print sendiri, ya. Dan yang original kami boleh kirim melalui pos lah. Okey, ada apa-apa soalan lagi cikgu? Okey, untuk maklumat bahan, cikgu-cikgu lah melengkap Google Drive yang dalam ruangan chat yang ini, ya. Kita boleh kongsi yang itu. Tapi kami ini akan bagi juga ini balik dalam WhatsApp group nantilah apabila kami sudah terima semua
surat nantikan cikgu-cikgu semua. Saya difahamkan ada lagi beberapa murid, pelatih yang belum dapat dia punya guru pembimbing, ya. Ada beberapa orang lagi. Ini disebabkan satu orang saja. Jadi sebenarnya dia boleh pilih guru pembimbing yang muslim walaupun dia bukan ustaz atau ustazah untuk jadi guru pembimbing dia, ya boleh. Hanya cikgu bahasa Inggris pun kalau katakan dia tidak ada guru option bahasa Inggris di sekolah itu, guru yang yang boleh bertutur dan bahasa Inggris pun masih boleh dilantik sebagai guru pembimbing. Ya cikgu-cikgu, ada lagi soalan sebelum saya serahkan kepada Puan Salma untuk menerangkan tentang soal boran klaim. Selamat petang cikgu. Ya. Oke, teruskan Tuan. Oke. Oke, terima kasih. Soal penulisan RPH itu nanti, guru pelatih ini nanti akan minta dengan dia punya penyelaras option mereka. Sebab unit amalan profesional kami tidak menyediakan ini sebab itu semuanya disediakan oleh penyelaras option. Maksudnya jabatan pengajian mereka. Contohnya jika dia option sejarah, maka jabatan sejarah yang akan sediakan bentuk dia punya artis dialah. Jadi ini memang akan disediakan, pelajar ini akan minta dengan dia punya penyelaras, ya. Dan nanti kita akan, kalau dapat nanti saya akan coba minta dengan penyelaras dan saya kongsikan benda bahan itu dalam Google Drive nantilah ya cikgu. Oke. Kalau option tidak sama, macam mana mau buat PDP bersama itu, ya? Oke. Cikgu, walaupun tidak jauh bezanya, ya tidak jauh bezanya. Kemudian segi kawalan kelas mungkin tidak sama, tidak jauh kan? Walaupun macam contoh saya pengajian, saya adalah pengajian bahasa Melayu dan sejarah. Tetapi bila saya menilai pelajar PJ, tidak jauh bezanya sebab kita dia punya pendekatan itu lebih kurang sama. Kemudian cikgu juga akan dibagi rubrik ataupun garis panduan apa yang kita mau lihat nanti. Ada dalam folder kalau saya tidak silap. Nanti saya akan share juga itu apakah yang akan guru pembimbing nilai semasa membuat penilaian RPH penilaian pertama itu. Mungkin contoh dia yang saya boleh bagi ialah bagaimana dia buat dia punya induksi. Bagaimana dia punya kawalan kelas. Bagaimana dia menggunakan kaedah-kaedah pengajaran masa kini. Itu salah satulah. Itu kan dia masalah. Kali bahasa Arab ini mungkin susah sedikit sebab dia dalam bahasa Jawi. Tapi bahasa Arab atau tulis dalam Jawi. Tapi itu kali ini kita punya pelajar PAI, dia hanya pengajian agama Islam. Jadi dia tidak ada subjek bahasa Arab. Masih cikgu? Oke,
kita akan buat itu. Kita akan buat WhatsApp grup itu untuk khusus kepada guru pembimbing supaya senang kami menyampaikan dan cikgu juga boleh sampaikan masalah dari semasa ke semasa bila cikgu berada di tempat yang ada lain. Dan mudah kan cikgu kalau kita upload, kita scan bagi cikgu, nanti cikgu ke tempat yang lebih ada lain, cikgu boleh pas masuk dalam email, nanti balik rumah yang ada printer, ada lain dan boleh print. Biasa itulah. Terima kasih. Ada lagi soalan cikgu sebelum saya kepada Puan Salma akan klaim. Ini sudah. Ini pun sudah. Oke, kalau tidak ada soalan lagi, saya akan serahkan taklimat tentang borang klaim ini kepada Puan Salma. Terima kasih cikgu-cikgu. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, saya harap nampak slide ni. Okay, untuk bahagian tuntutan, saya telah muat naik borang tuntutan di dalam Google Drive. Saya tunjuk yang borang ni dia berada di bahagian ni. Tambah. Borang tuntutan ni cikgu boleh isi dan lengkapkan seperti nama, nombor akaun bank, nombor kad pengenalan dan juga perlu mendapat pengesahan daripada okey, untuk yang bahagian tarikh dan tanda tangan, tarikh boleh dikosongkan, nanti kami akan isi sebab kebanyakan tuntutan sebelum ni ada kesilapan pada bahagian tarikh. Jadi akan kena query lah oleh bahagian kewangan. Jadi untuk elakkan masalah yang sama, saya akan tolong isi bahagian tarikh tersebut. Manakala untuk borang dokumen sokongan, cikgu hanya perlu lampirkan dokumen salinan kad pengenalan, salinan akaun bank yang berdaftar seperti di dalam slip gaji. Muka depan saja ya untuk akaun bank tersebut yang ada jelas nama, nombor kad pengenalan dan juga nombor akaun bank. Kemudian nama, kemudian surat lantikan yang dikeluarkan oleh MPN untuk cikgu sebagai pembimbing. Dan tarikh akhir untuk serahan borang tuntutan adalah pada 20 Mei 2022, iaitu 7 hari selepas tarikh tamat penyelidikan praktikum lah. Boleh gunakan post laju lah supaya dokumen tersebut tidak ada kelewatan. Kalau cikgu ada masalah, boleh berhubung dengan saya jugalah. Kita akan tolong seberapa yang boleh. Okay? Ada apa-apa soalan tak untuk bahagian kewangan?